Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Kepada semua penonton Influencer at Japan pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, pada hari ini Influencer at Japan Khabar Melaka akan membawakan sebuah topik sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi semua, iaitu vaksinasi. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, pada tuan-tuan, para penonton di luar sana, sila like, share dan komen di FB Live Japan Melaka pada hari ini. Dan untuk makluman juga, hari ini kita bersama dengan Dr. Siti Zaleha binti Sulaiman, seorang pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Air Keruh Melaka. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Encik Iswadi. Dan seperti semua yang kita tahu, Doktor, wabak COVID-19 telah pun melanda negara kita setahun lebih lamanya, dan vaksinasi ini dilihat satu langkah yang tepat untuk kita memutuskan rantaian. Dan soalan kita yang pertama pada hari ini, Doktor, apa itu vaksin dan apa kepentingannya? Terima kasih Encik Iswadi. Ya, kalau kita boleh recall semula atau kita boleh ingat semula, betul lah, kita telah merayakan 1 tahun lebih anniversary COVID-19. Bukan saja negara kita, malahan seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19 ini. Jadi soalan Encik Ismail tadi, apakah itu vaksin? Vaksin adalah sejenis bahan biologi apabila dimasukkan ke dalam sistem tubuh manusia, boleh merangsang penghasilan antibody untuk memberikan immunity, iaitu daya tahan untuk melawan penyakit. Ya. Biasanya bahan ini mengandungi ejen kuman penyebab penyakit tadi, ya, Encik Iswadi. Jadi dalam konteks kita hari ini, bahan vaksin ini adalah daripada kuman atau virus COVID-19 tadilah, ya. Jadi sekarang ni sangat penting vaksin ini untuk yang pertama melindungi individu dari dijangkiti oleh penyakit. Sebagaimana yang kita tahu, penyakit COVID-19 ini boleh memberikan kita kata komplikasi yang teruk, ya. Mungkin perlu bantuan alat pernafasan atau mungkin boleh membawa maut, ya. Jadi vaksin ini sangat penting untuk melindungi individu dari dijangkiti dan mendapat komplikasi, ya. Selain daripada itu juga, vaksin ini sangat penting untuk mengawal wabak. Sebagaimana yang Encik Iswadi beritahu tadi, salah satu langkah yang utama sekarang yang kita tahu, kita telah melakukan banyak langkah-langkah, ya, seperti banyak SOP dan juga PKP, PKPP dan lain-lain, tetapi kita masih melihat jangkitan masih berlaku dari masa ke semasa. Jadi inilah masanya untuk kita berusaha mengawal wabak dengan menggunakan vaksin, ya. Bagaimana ia boleh berlaku apabila 80% daripada penduduk negara kita menerima vaksin. Ini akan menghasilkan herd immunity ataupun immunity berkelompok. Jadi mereka yang tidak dapat vaksin atas sebab-sebab tertentu juga akan dilindungi, dan dengan ini wabak akan dapat dikawal. Dari apa yang doktor jelaskan tadi, nampaklah vaksin ini satu komponen yang sangat penting, ya, untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Dan doktor, apakah jenis-jenis vaksin yang kita gunakan di negara kita Malaysia dan apakah bahan kandungan yang terdapat dalam vaksin tersebut? Okey, untuk negara kita Malaysia, ada beberapa jenis vaksin, ya, yang akan digunakan untuk COVID-19 ini dalam program vaksinasi COVID-19 kebangsaan, ya. Antaranya adalah vaksin COVID-19 mRNA keluaran Pfizer BioNTech, yang juga dikenali sebagai Comirnaty, ya. Yang keduanya adalah inactivated vaccine keluaran Sinovac yang juga dipanggil CoronaVac, ya. Dan lain-lain adalah seperti dari jenis viral vector vaccine keluaran AstraZeneca dan juga Gamaleya, dan juga recombinant viral vector keluaran CanSino, ya. Tetapi vaksin-vaksin ini akan hanya dibawa masuk ke dalam negara kita selepas, ya, dinilai oleh bahagian regulatory farmasi negara ataupun NPRA dan diluluskan pendaftaran oleh pihak berkuasa kawalan dadah kebangsaan, ya. Jadi setakat hari ini negeri Melaka telah menggunakan vaksin jenis mRNA keluaran Pfizer BioNTech.
yang juga kita panggil Comirnaty tadi ya. Baik. Dan baru-baru ini kami juga telah menerima inactivated vaksin dari keluaran Sinovac yang dipanggil CoronaVac. Jadi ini setakat hari inilah vaksin ini akan dibawa masuk secara berperingkat setelah mendapat kelulusan NPRA dan bahagian penguatkuasa kawalan dadah kebangsaan. Baik doktor. Dan seperti umum maklum ya doktor untuk fasa yang pertama kita akan vaksin kepada frontliner kita, barisan hadapan terlebih dahulu. Dan kita menuju ke fasa kedua iaitu golongan berisiko. Dan soalan kita pada hari ini doktor, berapa peratus rakyat Melaka yang telah divaksin setakat hari ini? Okey, dalam fasa pertama ini kalau kita tengok Kementerian Kesihatan menjangkakan 500,000 frontliners untuk negeri Melaka itu sendiri setakat 28 Mac kita telah memberi 10,620 vaksin kepada 620 frontliners yang telah mendapat vaksin untuk dos pertama. Untuk dos yang pertama. Untuk dos kedua setakat 28 Mac seramai 3,342 frontliners telah melengkapkan 2 dos vaksin setakat 28 Mac 2021 So kalau Encik Iswadi tanya berapa peratusnya penduduk di negeri Melaka berjumlah 932,713 orang lah lebih kurang lah So kalau kita lihat 10,620 ni hanyalah lebih kurang 1%. Tapi kita tahu fasa 1 ini adalah untuk frontliners dan kita telah melengkapkan dos pertama dan kita dalam usaha untuk melengkapkan dos kedua. Dijangka pertengahan April ini kita boleh melengkapkan dos kedua dan kita insya-Allah akan masuk ke fasa kedua iaitu golongan berisiko tinggi sebagaimana yang Cik Iswadi telah nyatakan tadi, mereka yang berumur 60 tahun ke atas, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Baik doktor. Dan itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan soalan-soalan yang telah saya ajukan kepada doktor telah dijawab dan kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Roll Witi. Okey tuan-tuan, kita kembali lagi di Khabar Melaka Influencer at Japan. Negeri Melaka sudah ternama menganjur ke laut belah selatan. Apakah vaksin itu berguna? Di tangan doktor ada jawapan. Sebentar tadi kita telah bincangkan apa itu vaksin. Apa kepentingan vaksin? Jenis-jenis vaksin yang ada di dalam negara kita dan peratusan rakyat Melaka yang sudah divaksin setakat hari ini. Dan soalan berikutnya doktor, berapa jumlahkah pendaftaran bagi mendapatkan vaksin di seluruh negeri Melaka? Okey, terima kasih Encik Iswadi. Sebelum tu saya rasa ramai yang telah maklum bahawa pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini boleh dilakukan melalui 3 cara iaitu melalui aplikasi MySejahtera yang sangat mudah dan sebenarnya kita sangat menggalakkan semua rakyatlah menggunakan aplikasi ini. Selain daripada itu, pendaftaran juga boleh dilakukan melalui telefon ada talian 1-800-888-828 ataupun melalui laman sesawang www.vaksincovid.gov.my So ini adalah 3 cara bagaimana rakyat boleh mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin Jadi untuk negeri Melaka itu sendiri setakat 28 Mac yang lalu 2-3 hari lepas seramai 236,805 236,805 telah mendaftar melalui ketiga-tiga cara tersebut dan sekiranya kita lihat ini merupakan 25% daripada penduduk negeri Melaka. Jika kita lihat atau kita bandingkan dalam ketiga-tiga daerah, berapakah peratusan mereka yang telah mendaftar? Bagi daerah Melaka Tengah, ini merupakan 27% daripada penduduk yang telah mendaftar.
bagi daerah Alor Gajah ini adalah 23% lebih kurang, dan daerah Jasin adalah 22% ya, daripada penduduk yang telah mendaftar melalui ketiga-tiga kaedah tadi ya. Jadi jika kita lihat masih ramai lagi yang belum mendaftar, dan kita hampir tamat fasa 1 dan akan memasuki fasa 2 tidak lama lagi ya. Baik. Jadi saya berharaplah ramai-ramailah segera mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini ya. Baik doktor, sambil kita berkeudara pada hari ini doktor, saya juga ada membaca soalan-soalan daripada penonton-penonton kita di luar sana, dan di samping itu juga di sini saya nyatakan kepada doktor lah, di mana kami di Jabatan Perangan Negeri Melaka khususnya ada juga menyampaikan hebahan bermaklumat kepada masyarakat kita, iaitu hebahan yang dipanggil IOW berkenaan dengan vaksinasi ini. Dan saya terima kaitkan, kasihlah kepada Jabatan Penerangan ya. Sama-sama. Saya kaitkan dengan soalan ni. Soalan ni datangnya dari Puan Salina Hassan, di mana bila kami di bawah sana bersama dengan rakyat jelata kita, di situ ada beberapa pertanyaan, terutamanya daripada golongan yang berisiko ini, iaitu golongan warga emas 60 tahun ke atas dan mempunyai penyakit-penyakit yang kronik seperti kancing manis, asma, sakit jantung dan sebagainya. Dan soalan mereka, apakah dengan penyakit yang mereka ada ketika ini, penyakit kronik itu, dan vaksin akan dicocok ke dalam badan mereka, apakah vaksin itu selamat ataupun ada kesan sampingan akibat vaksin itu tadi. Dan saya lihat di sini, apabila keadaan mereka ragu-ragu, takut dan sebagainya, mungkin ini adalah faktor di mana pendaftaran vaksin itu sendiri tidak mencapai tahap yang kita inginkan. Macam mana doktor? Terima kasih atas soalan yang bagi saya sangat penting dan relevan ya untuk kita jelaskan di sini ya. Persoalannya, adakah mereka yang berisiko tinggi ini selamat untuk mendapatkan vaksin kan, secara ringkasnya. Okey. Sebelum itu ingin saya ataupun suka saya menyatakan, sekiranya golongan berisiko ini dijangkiti oleh virus COVID-19, mereka adalah terdedah kepada komplikasi yang teruk lah. Bermaksud mereka berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi seperti mungkin perlu bantuan pernafasan dan juga mungkin boleh membawa maut. Ya, kerana keadaan kesihatan mereka itu sendiri. Okey, jadi vaksin ini bukanlah satu kontraindikasi, atau penyakit-penyakit ini bukanlah satu kontraindikasi untuk mereka diberi vaksin. Bermakna mereka vaksin ini selamat untuk golongan berisiko tinggi ini. Vaksin ini selamat untuk diberi kepada golongan berisiko tinggi yang mempunyai masalah penyakit yang kronik. Ya, walau bagaimanapun pesakit-pesakit ini akan dinilai sebelum vaksin ini akan diberi ya. Ada keadaan-keadaan tertentu, contohnya keadaan di mana darah tinggi terlalu tinggi dan tidak terkawal pada ketika itu, maka vaksin boleh ditangguhkan. Tetapi vaksin ini tetap selamat untuk diberi di waktu lain di mana keadaan penyakit kronik itu telah stabil ya. Untuk penyakit-penyakit lain seperti pesakit kanser dan sebagainya, doktor akan melakukan penilaian awal sebelum vaksin ini akan diberi, dan doktor akan menentukan sama ada vaksin ini perlu ditangguhkan atau boleh diberi pada tarikh yang telah ditetapkan. Jadi saya rasa rakyat tidak perlu bimbang sama ada vaksin ini selamat atau tidak ke atas golongan yang berisiko, kerana doktor akan melakukan penilaian walaupun mereka mempunyai masalah kronik tetapi mereka stabil, vaksin ini adalah selamat. Tidak dinafikan ya, memang ada kesan sampingan ya, kepada setiap walaupun kita kata kita ambil Panadol sekalipun, memang ada risiko untuk kesan sampingan. Begitu juga dengan vaksin ini. Tetapi kebanyakannya kesan sampingan adalah ringan sahaja ya, seperti sakit kepala, bengkak dan merah tempat, sengal-sengal, sakit badan, rasa macam seram sejuk. Itu adalah kesan sampingan yang biasa dan ringan ya. Manakala kesan sampingan yang teruk adalah sangat-sangat jarang ya. Daripada apa yang doktor sampaikan kepada kami pada hari ini, terutama para penonton di luar sana, bolehlah disimpulkan bahawa vaksin ini selamat
untuk golongan yang berisiko tadi. Betul. Kalau tidak, tak adalah fasa kedua tu untuk golongan berisiko, betul tak? Sebenarnya kita utamakan mereka kerana kita nak melindungi mereka dari dijangkiti COVID-19 dan mendapat komplikasi. Dan pada masa yang sama, doktor akan melakukan penilaian, ya, sama ada mereka boleh diberi pada tarikh itu atau perlu ditangguhkan sehingga keadaan kesihatan ataupun penyakit mereka stabil. Maknanya di sini tak adalah dia datang tu terus doktor suntik kan? Betul. Mesti bagi mereka yang berisiko akan dinilaikan dahulu. Okey doktor, diam tak diam kita sampai ke soalan yang terakhir sebenarnya doktor. Oh, begitu cepat masa berlalu terlalu cepat masa berlalu. Saya pun tak sedar dalam keadaan macam ni. Tapi sebenarnya apa yang penting yang kita sampaikan hari ini sampai ke golongan sasar, doktor. Vaksin selamat walaupun untuk golongan berisiko. Itu yang penting. Dan soalan yang kelima pada ini doktor, apakah kempen-kempen atau program yang dijalankan bagi memberi kefahaman kepada rakyat berkaitan kepentingan vaksinasi ini? Okey, saya rasa awam maklum banyak program-program dan kempen-kempen telah dijalankan sama ada di peringkat Kementerian Kesihatan, di Jabatan Kesihatan, di daerah-daerah, malah dalam komuniti dan di premis-premis kesihatan sendiri. Banyak kempen-kempen dan program telah dijalankan. Contohnya Hebahan Awam, program menerusi radio, televisyen dan juga social media atau media sosial Kementerian Kesihatan dan juga edaran risalah dan poster berkenaan dengan vaksin kepada komuniti dan Jabatan Kesihatan dan Kementerian Kesihatan juga melakukan kolaborasi atau kerjasama antara jabatan-jabatan. Contohnya program yang kita sedang adakan pada hari inilah Cik Iswadi, kolaborasi daripada Jabatan Penerangan dan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Okey, selain daripada itu contoh-contoh social media tadi, kita ada hebahan melalui Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia, Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dan juga Telegram rasmi Jabatan Kesihatan. Okey, selain daripada itu khutbah Jumaat membincangkan vaksin atau kepentingan vaksin juga diadakan di masjid dan surau dan juga KKM dan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka juga mendapat kerjasama yang sangat baiklah daripada Jabatan Ketua Menteri dan juga Jabatan Penerangan. Saya difahamkan ada unit bergerak di seluruh negeri Melaka yang untuk membantu atau memudah cara pendaftaran COVID-19 di dalam komuniti. Kita pergi ke seluruh komuniti, betul di seluruh komuniti di seluruh daerah Melaka. Selain daripada itu di premis-premis kesihatan sendiri contohnya di klinik kesihatan kami juga ada membuka kaunter-kaunter untuk memudahkan atau membantu pendaftaran COVID-19 ini dan juga hebahan-hebahan melalui pejabat-pejabat kesihatan melalui pusat-pusat atau unit-unit promosi pejabat kesihatan melalui unit bergerak mereka mereka akan pergi ke dalam komuniti di daerah masing-masing untuk membuat hebahan awam so memang banyaklah program kita. Tak mungkinlah tak pernah dengar tentang kepentingan vaksinasi ini. Itulah macam saya melihat daripada kempen-kempen atau program yang dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan yang mana ada kalanya golongan warga emas kita ni tidak mempunyai smartphone pun yang tak ada aplikasi MySejahtera di dalamnya. Jadi itulah tujuan kita mengadakan program sebegini untuk memberi tahu kepada masyarakat di luar sana selain MySejahtera ada tempat lain lagi untuk mendaftarkan. Betul. Jangan bimbang sekiranya mereka tak ada telefon sekalipun, tidak ada telefon sekalipun, mereka boleh pergi ke klinik berhampiran dan kami boleh membantu mendaftarkan mereka untuk mendapatkan pendaftaran COVID-19 vaksin COVID-19 Setelah apa yang kita lalui pada hari ini doktor, apakah harapan doktor kepada masyarakat amnya di negeri Melaka ini tentang vaksinasi ini doktor? Okey, sebagaimana kita telah maklum kita bergelumang dengan pandemik COVID-19 ini selama setahun dan kita belum mendapat
jalan penyelesaian untuk kita kata mengawal wabak setakat hari ini. Baik. Dan vaksin ini adalah satu-satunya usaha yang kita ada. Baik. Yang kita harus mencuba dengan 100%, kita kata 100% daya kita untuk mendapatkannya. Jadi saya berharap seluruh rakyat Melaka khasnya mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini melalui cara-cara yang telah kita nyatakan, ya, sama ada melalui aplikasi MySejahtera, melalui talian telefon ataupun laman sesawang yang telah dinyatakan. Laman sesawang yang telah dinyatakan. Semoga rakyat Melaka semua khasnya dapat memberikan kerjasama, Doktor. Ya, dan akhirnya kita mencapai 80% daripada rakyat Melaka mendapat vaksinasi, dan kita akan membentuk immunity berkelompok, seterusnya kemenangan untuk melawan wabak COVID-19 ini, ya. Dan itulah tuan-tuan dan puan-puan apa yang dapat kita kongsikan bersama dengan Dr. Siti Zalehah binti Sulaiman, pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Air Keroh. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat pada kita semua, dan semoga ia menjadi panduan kepada kita meniti hari-hari yang akan mendatang. Dan untuk itu saya sudahi Influencer at Japan Khabar Melaka pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi diri, lindungi semua. Assalamualaikum.